Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan kita memilih satu lagi topik yang selalu kita bincangkan pada setiap hari Khamis dan tentunya lah topik ini memberikan informasi menarik berkaitan dengan langkah negara terutamanya ke arah memenuhi apa yang disebut sebagai jendela dan sudah tentulah ianya merupakan satu lagi langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memperkasakan rangkaian internet khususnya di negara kita ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah 3G, 4G memperkasa rangkaian memanfaat rakyat. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Joachim Rajaram yang merupakan Ketua Pegawai Hak Ehwal Korporat DG Telecommunications Sdn Bhd. Jadi Joachim, apa khabar? Khabar baik, terima kasih Tuan sebab menjemput DG dan industri telekomunikasi untuk temu bual ini yang cukup istimewa sekali. Betul. Ini pertama kali ya Joachim bersama dengan kita di Ruang Bicara. Pertama kali di Ruang Bicara tapi bukan pertama kali di Bernama TV. So saya gembira dapat kembali ke Bernama. Kami juga gembira dapat bersama dengan Joachim kali ini. Baik, ini sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya Joachim. Ramai jugalah ialah pengguna-pengguna telekomunikasi yang bercakap tentang 3G, bercakap tentang 4G, tetapi mereka tidak memahami sebenarnya kenapa usaha besar perlu dilakukan untuk mengalihkan ataupun menggerakkan fasa 3G itu kepada 4G, dan mereka bertanya apakah yang akan mendapat manfaatnya nanti, apa manfaatnya nanti kepada pengguna-pengguna telekomunikasi di Malaysia. Tuan. Syakawi, seperti apa yang kita sedia maklum ni, perkhidmatan telekomunikasi ini merangkumi hampir semua aspek hidupan harian kita. So kita pun cuma kalau kita fikirkan ya, pagi bila kita bangun kita ambil telefon yang kita pakai itu, lepas itu sampai kita ke tidur. Betul. Masih menggunakan telefon itu untuk digunakan untuk beberapa perkhidmatan yang tertentu ya, untuk berkomunikasi, untuk pembelajaran, untuk hiburan, untuk mendapatkan maklumat terkini, untuk menempah makanan, untuk scan bila nak masuk ke mana-mana. So telekomunikasi dan peranti yang kita ada cukup penting untuk kehidupan harian kita. Tidak dapat kita hidup dengan tidak ada peranti ataupun tidak ada servis telekomunikasi ini. Dan sepanjanglah boleh saya katakan riwayat hidup telekomunikasi, industri telekomunikasi ini ada beberapa generasi telekomunikasi. Mula daripada 1G, lepas itu kedua, 3, 4 dan kini dunia akan beralih kepada 5G yang tidak lama lagi datang. Tetapi semua peringkat telekomunikasi ini mengambil sumber asli telekomunikasi, iaitu spektrum. Spektrum ni sumber asli telekomunikasi. Dan semenjak kita memperkenalkan rangkaian 3G di Malaysia sekitar tahun 2003-2004, kita telah menggunakan spektrum ataupun lapisan spektrum itu untuk teknologi yang tersendiri. Semakin lama kita meningkatkan rangkaian, semakin banyak kita mengambil sumber asli ini. Bila kita tiba sekarang di tahun 2022 dan bila program Jalinan Digital Nasional ini bermula pada tahun 2020, masa itu dunia dan Malaysia telah melanda bencana COVID-19, di mana semua penggunaan kita bergantung lebih banyak lagi kepada penggunaan online, penggunaan atas talian ini. Justru itu kita lebih bergantung kepada sumber asli yang kita ada sekarang. Dan bila kita dengan pihak industri, dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah bertemu dan merancangkan program jendela ini untuk menaik tarafkan performance ataupun prestasi industri ini supaya dapat memberikan perkhidmatan yang lebih mantap kepada semua rakyat Malaysia di mana mereka berada. Dengan itu, kita telah memutuskan bahawa rangkaian 3G ini yang boleh kata sudah tamat riwayatnya. Apabila lebih ramai orang pengguna menggunakan peranti berasaskan 4G. Bila kita kosongkan spektrum yang kita
telah lama digunakan untuk 3G, spektrum itu, sumber itu boleh digunakan lagi untuk memperkasakan network ataupun rangkaian 4G yang begitu meluas di Malaysia dan lebih ramai penggunaannya. Bila Joakim sebut tentang isu ini, Joakim, ya, barangkali penting jugalah kita war-warkan ataupun kita beritahu kepada penonton-penonton kita. Bila 3G ditamatkan, saya percaya bahawa langkah-langkah penting telah pun diambil oleh syarikat-syarikat telekomunikasi untuk memperkukuhkan rangkaian 4G, dan saya percaya bahawa DG Telecommunication Sdn Bhd juga melakukan perkara yang sama. Bila kita bercakap tentang langkah-langkah yang diambil oleh syarikat telekomunikasi memperkukuhkan rangkaian 4G itu sendiri, apa yang dilakukan oleh pihak tuan? Ya, pertama kali adalah untuk memastikan bahawa infrastruktur kita digantikan, substituted. Ini apa yang kita buat ni ialah mengeluarkan perkakas yang menggunakan 3G yang menggantikan dengan perkakas yang menggunakan 4G untuk meningkatkan prestasi setiap menara ataupun setiap pencawang telekomunikasi itu. Itu yang pertama, kita kena gantikan infrastrukturnya. Okay. Yang kedua, kita kena memastikan bahawa rakyat ataupun pengguna yang dahulu ni memakai peranti yang secocok hanya dengan rangkaian 3G ataupun 3G only, mereka pun dapat migrate ataupun menggunakan peranti yang berdasarkan 4G ataupun 4G atau LTE atau LTE Advanced. Dan tanggungjawab ataupun peranan bukan saja DG tetapi semua industri dengan dengan pihak kerajaan sekali adalah untuk memastikan bahawa semua rakyat mendapat peranti yang mampu milik, yang boleh digunakan dalam sekeluarga lah. Sebab peranti ini bukan dipakai oleh seorang atau dua orang dalam sekeluarga. Bila kanak-kanak ataupun pelajar belajar daripada rumah, setiap orang memerlukan sebuah peranti sendiri. Laptop ataupun tablet ataupun handphone sendiri. So, tapi satu lagi isu juga yang saya nak berkongsi bersama dengan Joakim lah, sebelum kita panjangkan lagi mungkin ramai juga di antara kita, terutamanya rakyat lah, mereka yang menunggu-nunggu apakah perubahan yang akan mereka alami apabila 4G ataupun 4G ini diperkenalkan ataupun digunakan nanti sepenuhnya. Tetapi mereka mungkin tidak tahu bahawa cabaran yang dihadapi sebenarnya untuk memenuhi harapan dan juga kehendak rakyat ini bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Ya, betul. Hasrat jendela ini memberikan perkhidmatan telekomunikasi ataupun quality of experience, quality pengalaman yang lebih tinggi daripada 3G. Untuk memastikan itu, untuk membolehkan ini, semua pengguna perlu memakai peranti yang lebih yang 4G compliant dan network juga, rangkaian kita perlu dinaik tarafkan. Dengan menaik tarafkan dan dengan ada peranti ini yang lagi canggih lah boleh katakan, dapat kita mendapat pengalaman audio, pengalaman video yang lebih kaya. Dapat juga kita mengambil pengalaman daripada apa-apa software yang kita gunakan, Zoom atau Microsoft Teams untuk meeting ke apa, yang menjadi akan lebih smooth, akan lebih kapasiti yang lebih tinggi. Kita boleh fikirkan sebagai satu lebuh raya yang dahulunya boleh pakai hanya 2 lorong, sekarang telah diluaskan kepada mendapat 4 lorong. Dan bila teknologi meningkat ke peringkat 5G, akan lebih lagi lorong-lorong di lebuh raya. So, seumpama itu aja lah. Tadi saya sebut tentang cabaran yang perlu dilalui, itu pun anda sebut. Tetapi kalau kita melihat secara geografi lah, negara kita yang begitu besar, kita bukan saja bercakap Semenanjung, kita juga ingin memberikan kepuasan kepada rakyat kita di Sabah dan Sarawak misalnya. Apakah itu juga dari aspek geografinya memberikan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada syarikat-syarikat telekomunikasi memenuhi harapan rakyat? Ya, sebenarnya itu menjadi cabaran yang amat besar, sebab kita bukan saja satu negara yang kecil, kita sebenarnya negara kita besar di
yang ada satu divided by a sea, ya, ada laut di tengah negara kita, Semenanjung dengan timur, dan di Sabah dan Sarawak, dan juga kawasan pedalaman di Semenanjung ada banyak kawasan yang apa yang kita katakan zon di pinggir yang susah untuk sukar untuk dihubungi dengan talian ni. Jadi ini menjadi cabaran yang utama, dan dengan merealisasikan cabaran ini bukan saja peranan ataupun tanggungjawab satu pihak. Ini memerlukan kooperasi ataupun kerjasama di antara pihak telekomunikasi, pihak MNO, pihak kerajaan, tetapi juga beberapa agensi kerajaan di peringkat kebangsaan maupun di peringkat negeri. Kita perlu seiring dengan polisi. Kita perlu seiring untuk apa yang kita katakan policy harmonization, ya. Polisi yang bersifat harmoni. Ada beberapa elemen di dalam supply chain ini yang telah advance pada masa yang berlainan. So kita kena membuat polisi yang sama untuk membolehkan semua agensi dan semua members of this coalition untuk bekerjasama dan seiring dapat meningkatkan perkhidmatan atau mutu perkhidmatan kepada semua pelanggan. Okey, menarik, Joakim. Saya difahamkan kita juga ada sesuatu yang mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan rakan kita. Jadi video ini mungkin akan memberikan sesuatu yang menarik kepada kita. Kita dengar apa komen Encik Abdul Mubin, iaitu pengarah MCMC di negeri Kelantan, dan mungkin ada sesuatu yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama beliau. Kita saksikan sekarang. Di belakang saya adalah menara USP yang telah berjaya disiapkan pada pertengahan tahun lepas. Dia telah dilengkapi oleh perkhidmatan 4G terus, ya. Alhamdulillah, dengan perkongsian daripada 4 telco, iaitu Digi, Celcom, Maxis dan U-Mobile. Lantai yang direka bentuk ini telah mengambil kira sejarah banjir yang telah berlaku sebelum ni. Pada 2014 banjirnya agak tinggi. Daripada situ kita setkan kriteria untuk pembinaan menara ini perlu menempatkan lantai peralatan setinggi lebih kurang 2 meter. So, alhamdulillah pada banjir baru-baru ini peralatan berkenaan tidak ditenggelami banjir dan berjaya beroperasi tanpa ditenggelami air lah. Baik, itu menarik apa yang disebut oleh Encik Abdul Mubin, iaitu pengarah MCMC negeri Kelantan. Tetapi secara keseluruhannya lah, dari sudut pandangan harian rakyat lah, Joakim, ya, kadang-kadang ini pun menjadi sesuatu yang penting juga untuk kita kongsi bersama dengan penonton. Mungkin mereka tak faham tentang faedah ataupun advantage yang boleh dibawa oleh 4G ini sebenarnya untuk rakyat, Tuan. Faedahnya ialah dapat menggunakan rangkaian untuk berbagai-bagai jenis keperluan. Keperluan audio, keperluan video, keperluan berinteraksi, keperluan menempah, keperluan banking online, dan berbagai-bagai fungsi internet yang kita menggunakan dalam hari ini boleh disokong dengan rangkaian 4G yang lebih mantap. So apa rangkaian 3G dahulunya boleh membuat, rangkaian 4G sekarang 4G ini dapat membuat dengan lebih baik lagi. Okey, sesuatu juga yang pentinglah, mendidik rakyat bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, Joakim, ya. Mungkin mereka sudah mula ingin bergerak kepada apa yang disebut sebagai 4G itu. Tapi bagaimana mereka boleh mengoptimumkan kualiti pengalaman internet mereka itu sendiri, Joakim? Ya. So jadi ada beberapa tips ya yang boleh kita kongsikan. Satu tu mendapatkan peranti yang compliant dengan rangkaian 4G. So peranti itu memulakan peranti itu satu titik permulaan untuk semua pengguna. Yang kedua itu memastikan bahawa kawasan yang kita duduk atau sama ada di rumah ataupun tempat kita bekerja disokong oleh rangkaian pembinaan dari MNO seperti Digi ataupun yang lain yang cukup kuat. Nombor 3 ni, kita perlu juga mengetahui bahawa
ada cabaran-cabaran untuk mendesainkan ataupun mereka rangkaian. Seringkali kalau ada satu lagi bangunan yang datang antara pengguna dengan pemancar telekomunikasi, ia akan menjadi satu halangan untuk mendapat signal yang cukup kuat daripada telekomunikasi, daripada pencawang yang kita ada itu. So ini juga menjadi cabaran untuk pihak MNO, pihak syarikat telekomunikasi, untuk mereka satu design network yang boleh memberikan perkhidmatan yang cukup sempurna untuk semua rakyat di mana mereka berada. So cabaran itu menjadi lebih kuat lagi kalau di ibu kota, ya, di kota-kota besar. Kalau ada construction atau ada pembangunan yang baru, kita kena mereka lagi. Dan begitu. So kerja untuk meningkatkan telekomunikasi, sistem telekomunikasi dan perkhidmatan ini akan tidak, matlamat kita akan tidak tercapai. Selalunya work in progress, constantly work in progress. Sebab demand daripada pengguna akan tahun demi tahun akan mendadak, Okey, Joakim, saya difahamkan kita juga ada perkongsian testimoni bersama dengan beberapa ialah mereka yang telah pun menggunakan barangkali menikmati faedah yang diperoleh daripada 4G. Jadi apa kata kalau kita dengar perkongsian testimoni daripada Puan Noreha juga dari Kelantan. Cuba kita dengar sekarang ini. Saya Puan Noreha binti Ahmad. Saya tinggal di Kapur Cengar. Saya merupakan salah seorang owner kepada pengusaha cendawan Kelantan lah. Pengalaman saya buat cendawan ni hampir 15 tahun lebih dah. Sebelum ni kita pergi jual ikut pasar sajalah. Moga sekarang ada internet apa semua ni, kita kira online. Lebih-lebih lagi moga sekarang ni ada 4G lagilah laju. Saya jual online dekat Facebook, dekat WhatsApp, Twitter, Instagram. Jadi alhamdulillah lah dengan adanya online sekarang ni kita boleh buat pasaran lebih lagi. Saya boleh perkembangkan lagi, perluaskan lagi lah bidang perniagaan saya ni. Jadi saya sangat-sangat terima kasih kepada kerajaan yang mengusahakan benda ni lah. Kita juga gembira sebenarnya mendengar testimoni daripada Puan Noreha. Jadi itulah sebenarnya kejayaan daripada salah seorang mereka yang terlibat dalam industri perniagaan, dalam bisnes dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang akan memberikan impak yang cukup kuat ataupun berkesan sebenarnya apabila 4G ini dilaksanakan sepenuhnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang Joakim, di kawasan-kawasan tertentu, malah di bandar sendiri pun kadang-kadang sukar untuk mendapat apa yang disebut sebagai internet punya facility, internet punya line dan sebagainya. Kenapa ini berlaku sebenarnya, Tuan? Ya, seperti yang saya terangkan tadi, Tuan Syakawi, perkhidmatan ini akan tidak sama sekali menjadi sempurna ataupun perfect. Selalu akan menjadi work in progress. Ini menjadi cabaran industri, ini yang menjadi cabaran pihak kerajaan dengan bersama industri dan agensi-agensi lain yang menyokong industri telekomunikasi ini. Sebab bandar kita sama ada bandar kecil ataupun bandar yang kurang besar daripada kawasan pendalaman atau kawasan luar bandar, selalu didevelop, selalu under development, selalu akan dirancang seperti baru. Yang keduanya, demand ataupun permintaan daripada semua pelanggan akan selalu mendadak. Tidak akan ada masa yang permintaan itu menurun, selalu akan mendadak. Ini menjadi cabaran kita, cabaran semua kita. So bila ada tempat yang kita kurang ada perkhidmatan atau kurang kualiti perkhidmatannya, sekarang dalam program Jendela ini ada sesuatu yang dipanggil Jendela Map. Jendela Map dalam website Jendela ini, jendela.my, dapat memberikan gambaran kepada semua pelanggan, semua pengguna internet di Malaysia ini, kualiti rangkaian yang mereka ada. Jadi pengguna sendiri boleh memilih kualiti rangkaian yang
memberikan kualiti perkhidmatan yang paling baik untuk mereka. Bila you sebut tentang kualiti rangkaian, ini pun penting juga. Joaquim nak berkongsi bersama dengan anda selaku Ketua Pegawai Awal Korporat di DG Telecommunications Sdn Bhd. Apa janji DG sebenarnya kepada pengguna-pengguna 3G, 4G nanti? Ya, pengguna-pengguna 4G ini ataupun semua pelanggan kita berhasrat memberikan perkhidmatan ataupun quality of experience yang cukup memuaskan, yang konsisten di mana juga mereka berada. Dan kita fikir konsistensi ini paling penting untuk semua. So sama ada mereka berada di ibu kota, di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya ataupun Kuala Lipis atau Kuala Langat atau Kuala yang lain, yang kawasan pedalaman ataupun kawasan luar bandar, semua pelanggan perlu mendapat kualiti perkhidmatan yang konsisten, yang sama. Bila mereka menggunakan telefon untuk WhatsApp chat atau video chat, kualiti itu hendaklah sempurna, bukan saja dari segi speed, kelajuan internet, tapi pengalaman dia cukup sempurna untuk penggunaan pelanggan itu sendiri. Kalau kita lihat pada jangka masa yang mungkin lebih jauh lagi lah, Tuan Joaquim, macam kita sebut di awal tadi lah, dunia sebenarnya telah pun kebanyakan berada dalam apa yang disebut sebagai 5G sebenarnya. Kita masih lagi berusaha untuk memperkukuhkan 4G. Berapa lama agaknya masa yang diambil sebelum kita boleh bergerak ke fasa 5G itu pada pandangan Tuan sendiri? Pada pandangan saya tidak lama lagi kita pun pihak kerajaan dan pihak industri sekarang telah memutuskan untuk memulakan planning, perancangan untuk menaik tarafkan semua rangkaian kita kepada 5G. Itu dalam perancangan sekarang dan di bawah polisi Kementerian Komunikasi dan Multimedia dengan industri telekomunikasi. So takkan lama lagi semua pelanggan di Malaysia akan dapat merasai 5G dalam masa berbulan saja. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Joaquim, selalu saya katakan masa mencemburui kita sebenarnya. Apakah setakat ini Joaquim mewakili DG Telecommunications Sdn Bhd cukup selesa bekerjasama dengan MCMC dalam menjayakan program jendela ini secara keseluruhannya? Tuan, silakan. Seperti yang saya huraikan sebentar tadi, Tuan Syikawi, kejayaan industri ini bergantung kepada kerjasama, collaboration di antara beberapa pihak. Pihak swasta ataupun pihak MNO yang merangka dan roll out network ini. Pihak kerajaan yang mencipta polisi dan membuat perancangan untuk industri, perkembangan industri ini, dan juga akan facilitate kerjasama di antara pihak industri dan pihak kerajaan, kerjasama di antara pihak persekutuan, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, dan kerjasama di antara kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Kerja Raya seumpamanya yang mengerjakan meluaskan lebuh raya di mana ada fiber optik backbone kita ada untuk menghubungkan semua cawangan yang kita ada. Itu satunya contoh. Ada beberapa lagi contoh, banyak contoh untuk menghuraikan perlunya kerjasama di antara semua agensi berkenaan dengan semua kementerian berkenaan, kerjasama di antara persekutuan dengan kerajaan negeri dan kerjasama di antara beberapa agensi lain, dan pentingnya sekali juga kerjasama daripada semua MNO. Kita bukan saja compete bersaing di pasaran, tapi kita juga perlu bekerjasama sebagai rakan industri untuk menaikkan industri. Okey, kita ada 1 minit saja lagi masa. Joaquim, jadi harapan Joaquim sendiri kepada pengguna-pengguna telekomunikasi terutamanya yang akan beralih ke 4G nanti, pesanan dan juga harapan anda. So sampai sekarang ada ramai pengguna di Malaysia yang telah pun beralih ke 4G ini. Saya harap pengalaman mereka cukup mantap dan sentiasa menggunakan jendela map jendela ini untuk mengenal pasti kualiti rangkaian mereka sendiri dan memberikan maklum balas kepada pihak kerajaan melalui MCMC ataupun kepada MNO sendiri, network sendiri, rangkaian pelanggan yang terpilih sendiri, supaya kita juga dapat menaik tarafkan dan memperbaiki
mutu perkhidmatan kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Joakim Rajaram kerana sudi sama kami di ruang bicara ini. Tapi secara peribadi saya tak puas hati sebab masa yang terlalu suntuk. Mungkin boleh kembali lagi Joakim dah janji dengan saya untuk datang untuk ruang bicara yang lagi panjang. ke ruang bicara seterusnya. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Joakim dan juga terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang selalu kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.